Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, next kita bincangkan tentang public relations tools. Okay, so kata lain kalau kita nak buat public relations ni, apa alat-alat ke ataupun apa mekanisme-mekanisme yang boleh kita gunakan lah di dalam untuk melaksanakan public relations ni. Okay, so sebenarnya ada banyak sangat. Okay, ada banyak sangat. Okay, kita ada berita-berita, ya, news, speech, ya, kita boleh bagi talk, kita ada program-program tertentu, okay, kita ada written materials, AV materials, okay, audio visual, AV audio visuals, audio visuals, okay, public service, okay, corporate identity, bus creations, website dan macam-macam lah lagi, okay. Okay, so ada banyak. Okay, so it can be in many ways. Okay, ikut creativity. Okay, tetapi ni yang biasalah, okay, yang sedang biasa dilaksanakan. Okay, so there is public relations tools. Okay, so kebanyakan ni objektif dia as mentioned, okay, ingat objektif dia adalah untuk membina hubungan jangka panjang dengan pengguna, untuk membina hubungan baik dan untuk menjaga imej syarikat mahupun menepis segala berita-berita yang tak baik tentang syarikat. Okay, so tu adalah kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan. Okay, so kita pergi a few, ya, untuk public relations tools ni. Okay, yang pertama adalah berita, okay, news. PR professionals create favorable news about the company and its product or people. Okay, so yang tepi ni contoh news lah. Okay. Ni, yang ni. BMW looks to Mexico. Okay, so tu berita kan. Okay, so tu menceritakan BMW nak berkembang ke Mexico. Okay. Ni semua cerita-cerita tentang syarikat ni. Syarikat-syarikat auto. Syarikat-syarikat kereta lah. Okay, otomotif, ya. Okay, so tu kita buatlah berita-berita. Okay, so ni, this is the way lah. Okay, ni cara. Ni nampak perbezaan kan. Okay, so ni adalah berita public relations, yang ni adalah iklan. Okay, so nampak perbezaan ni macam seolah-olah tidak berbayar. Okay, yang ini memang jelas nampak seolah-olah berbayar. Okay, so ni iklan, ini adalah sorry. Okay, ini adalah public relations. Okay, ni contoh-contoh public relations. Okay, berita-berita. Next, kita buat speeches. Okay, speeches ni adalah kita bagi talk, okay, kita bagi ceramah, ya. Executive may deliver favorable speech at trade associations or sales meeting. Okay, executive may deliver favorable speeches at trade associations or sales meeting. Okay, so ni contoh. Ni kenal ni siapa? Okay, ni berlaku di politeknik kita, ya. Okay, so ini adalah di mana saya tak nak KPJ kalau tak silap saya, okay. KPJ menjalankan ceramah, okay, dia seolah-olah bagi kursus lah, okay, dia bagi kursus penjagaan kesihatan, okay, dia dekat dalam dalam kes ni dia bagi kursus tentang kanser, okay, dia bagi ceramah tentang kanser, okay. So dia ceritalah, okay, kanser tu macam mana, apa punca kanser, bla 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 dan sebagainya lah. Okay, so dia menunjukkan kepakaran dia tentang kanser ni. Okay, betapa dia punya pegawai-pegawai ni, eksekutif dia pakar tentang sesuatu bidang tersebut. Okay, so dia bagi speech. Okay, so ni dah habis puan pengarah bagi sijil lah kat dia kan, tak kisahlah tu, okay, tapi dia nak menunjukkan kepakaran dia. Okay, so dia bagi ceramah-ceramah di sesebuah tempat. Okay. Dan ceramah tu bukan promosi iklan, ya, bukan dia nak dia buat demonstrasi iklan ke demonstrasi produk ke, tidak. Okay, dia macam bagi ceramah yang betul-betul mengajar macam mana nak sihat, macam mana nak elakkan dari kanser dan sebagainya. Okay, so tu contoh. Okay, so tu adalah speeches, right? Next adalah special event. Okay, nama pun event. Okay, so dia adalah program. Okay, program-program adalah majlis. Okay, adalah majlis-majlis khusus yang dibuat. Okay, so macam-macam lah. Okay, dia boleh buat
yang memang satu program yang lebih besar just berbanding dengan just ceramah saja. Okay. So dia boleh berbentuk seminar. Okay. Dia boleh berbentuk press tours, okay, grand opening. Gini contoh grand opening lah. Kan. Firework, laser, okay, dan sebagainya lah. Okay, macam-macam lah dia boleh buat. Okay, tapi dia adalah satu program, satu majlis yang dibuat secara besar-besaran. Okay, tapi PKP ni, zaman-zaman COVID ni tak boleh lah kan. Okay, so tak berbaloi kita buat. Mungkin tak berbaloi kita buat sebab tak boleh ramai. Unless kita buat secara atas talian kan. Okay. Okay, so tu, tapi tak ada maknanya lah, kan tak cantik lah. Belum release buat atas talian ke laser buat atas talian ke tak best lah kan, tak real lah. Okay, tapi itulah ceritanya, kita buat special event. Okay, so mungkin opening ke apa-apalah. Okay, mungkin launching kan. Okay, so tu adalah special event. Okay. Next. Kita buat written materials ya. Memang kita buat penerbitan. Jadi kita buat penerbitan, okay, dan kemudian kita edarkan dan sebagainya lah ya. Okay, contoh kita buat annual report, brochures, kita buat artikel, kita buat bulletin ya, company newsletter, kita buat magazine, okay, dan sebagainya lah. Okay, so kita buat terbitan. Okay, terbitan ni terbitan company sendiri. Okay, ni berbeza dengan yang tadi tu yang menggunakan media massa macam news tadi. Okay, written materials adalah terbitan oleh firma tu sendiri. Okay, dia sendiri yang terbitkan. Okay, dia sendiri yang keluarkan laporan tahunan, brochure, artikel, ya, newsletter ataupun bulletin, magazine dan sebagainya. Okay, so dia sendiri yang buat penerbitan tersebut. Okay. Okay, next is AV materials. Yang ni kita buatlah video-video singkat ke, kan filem tu tak adalah sampai buat filem macam nak buat wayang tu maksud dia kan. Okay, so tapi like video-video singkat kan, okay, yang ada pengajaran ke kan. Okay, so kita buat slide ke apa-apalah, okay, yang berbentuk audio visual. Lepas tu kita edarkan kan. Lepas tu ataupun tayangkan dekat elektronik billboard pun kononnya kesedaran menjaga persekitaran, contoh kesedaran kita perlu menjaga apa benda whatever lah. Okay, so kita buat dalam bentuk audio visual. Alright. And then kita buat aktiviti public service. Kini zaman-zaman banyak disaster ni, sesuai lah kan. Okay, kita buat macam hari tu macam masa first PKP tu, yang masa first our country, negara kita detect ataupun kena pasti COVID ada di negara kita, memang banyaklah company semua. Most of company derma package makanan, okay, and then derma apa tu? Derma PPE, ya, derma mask, derma PPE lah, okay, any items of the PPE kan. Okay, tapi sekarang dah macam kurang, okay, mungkin dah tak ada duit ke ataupun tak tahu bila kesudahannya ke kan. Okay, so like dah tak berapa lah. Okay, tapi kita boleh buat. Okay, so itu adalah public service activity. Okay, kita juga termasuk aktiviti-aktiviti CSR, okay, program-program kemasyarakatan, cuci sungai, bersihkan buang sampah, kita semula dan sebagainya lah. Okay, so those adalah public service activity. Okay, so ni contoh kat sini adalah public service activity lah. Ni yang KPJ tadi tu, dia juga ada melaksanakan pemeriksaan kesihatan percuma kat sini. Okay, so ada pemeriksaan kesihatan percuma. Okay, itu adalah public service. Okay, so selain ceramah dia buat tadi, dia buat sekaligus dengan public service. Okay.
lagi macam mana nak buat public relations. Okay, so kita boleh buat corporate identity. Okay, so ni contoh-contoh corporate identity lah. Okay, yang mana orang tengok je, okay, materials can also help create a corporate identity that the public immediately recognize. Okay, orang tengok je macam ni. Orang tengok je yang apa ke ni, duyung ke apa benda ke, kan. Okay, so nampak corak-corak ni, nampak rambut pun kan. Even kita nampak something like keluk-keluk corak yang macam rambut dia ni, okay, kita tahu it reminds us, okay, dia mengingatkan kita tentang Starbucks. Okay, contohlah, okay. Kalau cawan macam ni kan, cawan Starbucks kan. Okay, so kita ingat, cawan ni cawan Starbucks. Kita ingat Starbucks. Okay, so tu adalah corporate identity. Okay. Buzz marketing ni adalah word of mouth, ya, yang mana kita design campaign that create excitement and generate favorable word of mouth communication for their brands. Okay, so kita buat satu-satu campaign ataupun kaedah public relations yang membentuk viral, okay, yang membentuk word buzz, ya, okay, menjadikan orang bercakap-cakap tentang kita kan, okay, for their brands. Okay. Okay, now what is the current virals on the internet? Kan, okay, macam-macam lah kan. Okay, next is a company's website. Okay, can be good relations vehicle. Websites can also be ideal for handling crisis situations. Okay, so kalau susah sangat orang nak cerita tentang kita, nak buat word buzz, nak buat viral, okay, kita buatlah sendiri kan. Okay, so kita buat dalam website kita dulu. Okay, can be a good public relations vehicle. Websites can also be ideal for handling crisis situations. Okay, so next saya ada beberapa contoh. Kita ada beberapa contoh kat sini. Okay, sorry. Okay, so ni adalah word buzz. Okay. Saya nak tunjuk word buzz kat sini. Okay, yang ni yang saya follow untuk saya angan-angankan makanan. Tapi dia dekat Semenanjung lah. So saya berangan aje lah kan. Saya follow untuk tengok makanan sedapnya macam tu je kan. Okay, so this is Food Hunter lah. Okay, Ash. Okay, Ash Food Hunter. Dia memang selalu buat food review. Kadang food review dia sendiri dan sebagainya. Tapi dia memang selalu buat food review. Contoh, dia buat food review on Mary Brown ni kan. Okay, so benda cerita lah. Okay, and then see the word buzz. Okay, dia kata nak beli lagi. So ada orang lain sebab tergoda dengan Ash punya review. Okay, so this KVJU ni nak pun turut sama juga beli this Mary Brown. Lepas tu dia cerita lagi. Okay, so buat orang terliur lah kan. Okay, so ni contoh. Okay, ni Ash juga. Okay, Ash tunjukkan dia makan. Dia buat review on makan nasi lemak ayam butter. Okay, so orang ada yang terpengaruh. Orang pun beli juga. Okay, so lepas tu dia cerita kan. Okay, so dia jadi macam viral macam tu. Okay, yang ni. Okay, ni pun sama. Okay, this is Starbucks tak silap saya. Okay, so Ash buat review. Okay, so ada juga orang yang ikut. Okay, ada banyak ya Ash ni. Dia memang review dia memang orang ikut lah. Yeah, okay. Memang buat orang terliur sebab dia pandai ambil gambar ya. Okay, dia gambar dia sangat cantik. Okay, Malay food licious, right, on food, right. Terliur je lah kan. Okay. Okay, so ni adalah contoh word buzz. Okay. Okay, ni contoh website. Ni berbeza. Ini bukan dalam website ya. Ni gambar lain ya. Sebenarnya website dia yang ni je. Okay, dengan bawah ni. Okay, so ni website IKEA. Okay, so IKEA ceritalah. Okay, semua dia buat apa. Dia buat aktiviti, fighting poverty. Okay, dia buat the vision semualah. Okay, so dia cerita about company. Of course lah dalam dia punya website yang baik-baik belaka kan. Okay, so, tapi dia cerita. Kalau tak, kita tak tahu apa dia buat kan. Okay. Okay, so ni pula. Ini pula adalah contoh. Okay, ni contoh corporate identity. Okay, kita tahu nampak beg biru ni adalah beg IKEA. Mahal ni kan. Okay, nampak macam ni je kan. Tapi mahal sebab apa? Sebab dia IKEA. Okay, tapi ni contohlah corporate identity okay, yang berkaitan dengan IKEA. IKEA, whatever.